مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Mudah-mudahan akan sentiasa menjadikan kita hamba yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Salawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, penyudah sekalian para nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita semua digolongkan di kalangan umat Nabi. Mudah-mudahan kita semua berhak mendapat syafaat daripada baginda. Mudah-mudahan kita semua tidak terhalang untuk minum dari kolam kausar baginda yang apabila minum daripadanya tidak akan dahaga selama-lamanya, insya-Allah. Jadi jemaah makin berkurangan kan, adakah disebabkan wabak penyakit coronavirus. Jangan pula ada kita lepas ada solat tak nak salap kan, yang itu salap tetap yang kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Bagaimana yang berlaku di Wuhan. Wuhan banyak yang bukan Islam terkena virus ini, tapi masyarakat Islam umum tak kena kan? Sedangkan di arah pusat tak kena. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kita Islam diajar makan kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan yang baik-baik. Dan sebut lagi halalan thayyiban, makanlah, minumlah minuman yang halal, yang baik-baik sahaja kan. Dan kita di antaranya kalau kita belajar fiqh, permulaan fiqhnya taharah, bersuci kan, cuci kan. InsyaAllah jangan takut sehingga nak datang masjid pun takut masalah kan. Kita pun jadi banyak sekarang ada pergi supermarket, bawa banyak-banyak, nak bimbang takut naik harga lah, takut wabak, kena karantin lah, macam-macam kan. Tapi itulah untuk kita nak bawakan kita. Jadi insyaAllah kita sambung pembicaraan kita berkenaan dengan khilafah penghujung sudah kita ini, iaitu perbezaan fahaman salaf dan khalaf. Surah 579. Ulama salaf berfahaman apa dia ayat-ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutasyabihat. Mutasyabihat makna zahir ayat ini seolah-olah Allah Taala sama dengan makhluk, seolah-olah kan? Yang berkaitan dengan zat dan sifat Allah adalah ditakwilkan. Takwil ulama-ulama salaf dinamakan sebagai takwil ijmali, iaitu takwil secara umum. Takwil bermakna tafsir. Tafsir maknanya diuraikan, ataupun disebut takwil bermakna tafsir. Kita terangkan. Dan tidak perlu dinyatakan takwilnya dengan jelas,
malah diserahkan saja maksudnya dan tujuan hakikinya ayat-ayat itu dan hadis-hadis tersebut yang mutasyabihat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya salah? Tetap menyatakan Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Kalau pegang Allah Ta'ala sama dengan makhluk, gosok akidah. Tapi kalau disebut tangan, tangan aja kata, tapi tangan itu sama dengan makhluk. Soal macam mana dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ulama-ulama khalaf berfahaman ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutasyabihat, yang zahirnya pada ayat itu menunjukkan Allah Taala menyerupai makhluk, yang berkaitan dengan zat, yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ditakwilkan. Takwil ulama-ulama khalaf dinamakan takwil tafsiri. Yang ditakwil ulama salaf takwil ijmali, takwilnya secara ringkas saja. Tapi khalaf ini dia takwil secara panjang lebar, secara detail. Jadi kita boleh terima kedua-duanya. Bukan makna sebagai sebahagian dia terima salah saja dia tolak khalaf, iaitu takwil secara terperinci. Sumber pahaman ulama-ulama salaf dan khalaf mengertikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat dengan jalan takwil, dengan jalan tafsir, dengan cara uraian, adalah dari Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga yang banyak meriwayatkan hadis. Dan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dari Sayyidina Ali, Ibnu Abbas, Ibn Mas'ud dan lain-lainnya. Juga sebagaimana pahaman ulama-ulama salaf, kalam sama dengan ulama-ulama salaf, dan hendaklah dinyatakan takwilnya dengan sejelas-jelasnya, didatangkan uraian, tafsiran atau pentafsiran secara panjang lebarnya supaya kita faham, yang boleh digunakan untuk menerangkan maksud dan tujuan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mutasyabih hadis Nabi. Ya Allah fawqa aydihim, apa Quran ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah, pada zahirnya tangan, tapi khalaf kata tidak, kekuasaan Allah. Hadis Nabi, qulubil mu'minin baina asabi'ir rahman yuqabbilu kaifa yasha. Disebut kalau zahir dia, hati-hati orang mukmin di celah jari jemari Ar-Rahman, dan dia boleh balikkan, bolak-balikkan mengikut kehendaknya, kan? Tapi disebut walaupun jadi badan mengikut kekuasaan, mengikut kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Itu tafsilan ataupun takwilan daripada ulama khalaf. Yang berhak mentakwil dan mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran siapa? Yang kita dah sebut tadi, siapa yang berhak mentakwil? Yang pertamanya Nabi, ya. Dan yang pertamanya Quran, mentafsirkan Quran Nabi, para sahabat, dan ulama, tabi'in sehinggalah kepada hari kita ini, pada zaman kita ini. Yang berhak untuk mentakwilkan, mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran ialah Quran boleh mentakwilkan atau mentafsirkan Quran ayat ini, menafsirkan ayat ini, kan? Iaitu mentafsirkan satu ayat Quran dengan ayat Quran yang lain, kan?
Yang kedua siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita tak jadi persoalan. Ada orang kata zaman Nabi tak ada, tafsir pun tak ada, semuanya tak ada, ilmu akidah pun tak ada. Tapi kenapa? Kerana semuanya dirujuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran pun tak ada yang secara bertulis di zaman Nabi, kerana semuanya dirujukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana baginda sallallahu alaihi wasallam daripada menyampaikan risalah kerasulan, diberi tugas oleh Allah Ta'ala, juga oleh Allah Ta'ala untuk mentakwilkan, mentafsirkan dan menjelaskan erti maksud ayat dan yang sebenar ayat-ayat Al-Quran itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perinci ada Quran ada yang menyatakan, ada yang daripada Quran yang ada yang bukan bahasa Arab, kan? Kerana ini dan itu ditunjukkan bahawa Quran ini kalimah yang digunakan adalah tepat. Yang ketiga, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para sahabat? Para sahabat yang terkemuka dalam mentakwil dan menafsirkan Al-Quran ialah siapa? Sayyidina Ali bin Abi Talib, Abdullah ibn Abbas, disebabkan doa Nabi ketika Nabi tahnik Abdullah ibn Abbas, Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, kan? Dan Ubay bin Ka'ab ini dari segi darjatnya, tengok dia dengan Sayyidina Umar lah, dia sahabat Nabi yang lebih rapat lagi daripada Ubay bin Ka'ab ini. Tapi Sayyidina Umar dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan takwa. Apa wahai Ubay bin Ka'ab? Terangkan kepada aku apa maksud takwa. Tapi Ubay bin Ka'ab dia orang yang cerdik juga. Bila ditanya dengan persoalan, dia jawab dengan persoalan, dan jawapan kepada persoalan itu adalah jawapannya apa dia? Bila ditanya, wahai Ubay bin Ka'ab, terangkan kepada aku apakah maksud takwa? Jawab Ubay bin Ka'ab, pernahkah Amirul Mukminin berjalan? Dia sudahlah dia Amirul Mukminin, dia sahabat besar Nabi. Pernahkah Amirul Mukminin berjalan tempat yang penuh dengan duri? Pernah, kata Sayyidina Umar. Lalu tanyanya Ubay bin Ka'ab, bagaimanakah Amirul Mukminin melaluinya? Aku melangkah dengan penuh berhati-hati supaya kakiku tidak terpijak duri. Lalu jawabnya Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Tengok kan orang cerdik lain, kan? Kita kadang-kadang ada orang tanya, kenapa tabi'in orang yang berjumpa dengan Nabi, yang belajar, yang ambil, orang yang berjumpa dan belajar daripada sahabat-sahabat Nabi, ambil daripada sahabat-sahabat Nabi. Dan berkenaan dengan saya sebut tadi, ijtihad ini, ijtihad para sahabat telah pun diperakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pemikiran mereka sangat murni, tidak timbul yang orang panggil kelompok-kelompok yang tanatah fil akidah, yang cuba menyerang akidah, yang cuba mengelirukan manusia. Tidak sangat ada di zaman tabi'in yang datang selepas kemudian ini. Tafsir atau takwil selain dari mereka yang disebut
sebutkan ini tidak boleh diterima tafsir mereka yang muktabar. Tiba-tiba ada pula zaman kita ada buat tafsir ini kan. Kata Tuan Syekh, saya bersama tak boleh diterima. Kenapa? Kerana dianggap tafsir mereka itu adalah tafsir berra'yi, menafsirkan Al-Quran dengan akal semata-mata. Dan saya dah sebut tafsir Quran ini dia kena ada 15 ataupun 17 ilmu baru boleh menafsirkan Al-Quran. Kalau tidak jadi yang macam rambut yang rasa dia pandai tu kan, yang lepak. Dia kata dia pandai pasal dia baca pun terjemahan, nak baca Quran pun tak pandai, tapi mengaku dia pandai. Dia hebatnya ilmu dia sampai ni tak ada pun ustaz-ustaz ajar, pasal dia direct, dia ambil dia belajar direct dengan Tuhan, ilmu laduni. Kita pun terima, ramai juga mengikut yang baik. Kalau tengok dalam YouTube, ramai yang tengok yang komen-komen pun, dan ada juga orang-orang yang kata kerajaan pun ada juga kan, yang dia guna akal, tak boleh dengan akal semata-mata, tak boleh menafsirkan dengan akal. Dan tengok, saya sempat lazam belajar dengan Syekh Mutawalli Syahrawi kan. Dia baca Quran, dia tutup, dia boleh syarah, tetapi dia sebut dulu pendapat-pendapat ulama al-mu'tabar, bawah sekali baru dia sebut pandangan dia. Wa aqulu fi hadhihi hal, sebut pada hal, pada perkara ini pendapat mana dia lebih utama kan. Kalau tak terima aku pun tak apa, tapi yang mu'tabar jangan ditolak. Cuma kita ni jangan sengaja terima yang kita yang mu'tabar, dah payahlah kan. Ini bahaya kan. Yang mu'tabar utama sekali kan? Kerana kita tidak selayak dengan mereka, ilmu kita tidak setara dengan mereka kan? Iaitu tafsir mengikut pendapat dan pemikiran mereka sendiri, guna akal dia semata-mata. Walaupun akal, tetapi diimbangi dengan Quran dan hadis, diimbangi dengan pandangan ulama-ulama al-mu'tabar. Ada canggah tak? Cuma dia memberi pemahaman yang lebih ataupun dia, dan banyak di antara Sahih Bukhari, kalau kitab hadis kita bagi contoh, tapi yang syarah dia berapa buah kitab yang syarah daripada matan Sahih Bukhari, adanya Fathul Bari dan nama banyak. Sama juga dengan kitab hadis yang lain. Riyadhus Shalihin, syarah dia jadi dalil falih daripada kitab ini syarah. Dan untuk supaya orang lebih memahami kan, itu yang sepatutnya berlaku, bukan kita tengok ambil yang baru kan. Tak pedulikan yang mu'tabar ini sesuatu yang dianggap salah kan. Dan mazhab salah, insyaAllah berkenaan dengan mazhab salah, perbincangannya insyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang berterima dan kita akan bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftahna futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu hidayah, pintu pengetahuan di sisimu yang begitu luas ya Allah. Allahumma rabbana zidna ilma, ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada kami. Allahumma zidna wa la tanqus alaina ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah agar kau sentiasa menambah iman kami, ilmu kami ya Allah, jangan sesekali kau kuranginya. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami yang lemah, yang dhaif ini ya Allah, agar kami sentiasa mengingatimu
dikala senang kami, dikala susah kami, ya Allah, pergantungan kami hanyalah padamu, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami yang lemah, ya dhaif ini, ya Allah, agar kami sentiasa bersyukur di atas segala limpah punya nikmat yang telah Kau kurniakan kepada kami, dari kesihatan tubuh badan kami, kesempurnaan akal fikiran kami, harta benda kami, anak pinak kami. Sungguh baik Kamu terhadap kami, ya Allah, namun kamilah yang lalai, ya Allah, kamilah yang alfa, ya Allah. Ampunlah, ya Allah, di atas kealpaan dan kelalaian kami ini, ya Allah. Jangan Kau azab kami dengan dosa-dosa kami yang begitu banyak, ya Allah, melainkan Kau telah mengampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami yang lemah, ya dhaif ini, ya Allah, lemahnya kami dalam melaksanakan ketaatan perintah-Mu, lemahnya kami dalam meninggalkan larangan serta maksiat semata-mata kerana takut akan-Mu, kerana takut akan azab-Mu, ya Allah. Namun bangkitkanlah kami nanti bersama para awliya illahi salihin, ya Allah. Allahumma haqqa warzuqna ittiba'ah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan kebenaran dan kurniakanlah kepada kami agar kami sentiasa mengikutinya. Wa anal batila batilan warzuqna ijtinabah, ya Allah, tunjukkanlah juga kepada kami jalan kebatilan dan kurniakanlah kepada kami agar kami sentiasa menghindari dan menjauhinya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kesenangan dan kecukupan kehidupan kami di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, keselamatan dan kesejahteraan kami di akhirat sana nanti, ya Allah. Wa qina azabannar, ya Allah. Wa Zat yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan penerima taubat hamba-hambanya, walau sebesar mana dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hamba-hambamu ini, ya Allah. Selamatkanlah kami semua ini daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Terima kasih di atas kesudian para jemaah yang sudi menunggu, yang sudi mendengar kuliah yang saya sampaikan. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, apa yang kurang dari kelemahan dan kedaifan diri saya. Andai ada tutur kata saya, percakapan saya ada tersinggung, terasati dan sebagainya, saya menyusun sepuluh jari memohon maafan. Aku lupa lihaza wa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.